Salam sejahtera, salam perpaduan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pelajar yang saya hormati sekalian. Kita dapati asas pembelajaran ada 4 proses. Yang pertama adalah proses mencerap maklumat. Mengambil maklumat daripada luar masuk di dalam pemikiran kita. Satu. Yang kedua, apabila maklumat dah banyak masuk di dalam kotak-kotak kita, maka ianya mesti disimpankan di dalam memori ataupun daya ingatan pelajar. Yang kedua. Yang ketiga, maklumat yang disimpan mesti dicanaikan. Dan yang keempat, maklumat yang canai mesti dikeluarkan. Sekarang ni saya nak bersama-sama dengan adik-adik bagaimana cara untuk kita nak melihat kepada kemahiran yang kedua, adik-adik. Ini juga adalah merupakan kemahiran asas di dalam pembelajaran. Kemahiran yang perlu untuk dipunyai oleh semua pelajar-pelajar daripada tahun 1 sehingga tahun 6. Dan insya-Allah apabila masuk tingkatan 1 pun sama juga. Kita mesti mempunyai kemahiran, iaitu kemahiran untuk nak menyimpan maklumat adik-adik. Kenapa maklumat ini mesti kita simpan, adik-adik? Semua manusia yang Allah Ta'ala jadikan, kita dinamakan sebagai Al-Insan. Apa makna Al-Insan? Al-Insan maksudnya adalah satu kejadian yang kadang-kadang ingat tetapi selalunya dia lupa. Cuba adik-adik fikir, apa yang telah pun adik belajar pada minggu lepas di sekolah. Saya pasti apa yang adik dapat ingat hanya lebih kurang dalam 10 hingga 5% saja. Tidak ada manusia yang boleh ingat 100% setiap apa yang dia belajar. Apa yang cikgu cakap daripada A sampai ke Z, daripada pukul 7.30 pagi sampailah kepada pukul 12.30 hari, ada pelajar yang boleh ingat satu persatu semua yang dipelajari ataupun dikatakan oleh guru. Ini menunjukkan bahawa adik-adik kita mempunyai kotak ingatan yang agak terhad. Inilah apa yang ada di dalam sistem pemikiran manusia, kotak akal manusia. Kita boleh mendengar adik-adik, tetapi kita tidak boleh mengingat. Kerana apa? Kerana kita ada 3 peringkat ingatan adik-adik. Yang pertama, di dalam ahli psikologi, pada pandangan ahli psikologi, kita ada 3 jenis ingatan adik-adik. Yang pertama kita panggil ingatan ria. Yang kedua kita panggil ingatan jangka pendek. Dan yang keempatnya kita panggil, yang ketiganya adalah ingatan jangka panjang. Ingatan ria ini adik-adik adalah ingatan kejap saja. Contoh, adik-adik ambil, adik-adik cubit. Sakit tak? Sakit. Tetapi ingat lagi tak? Kejap aja. Dalam masa 1-2 minit, lepas tu kita dah lupa dah. Sebab apa? Kita dah tak terasa sakit. Dan kita pun dah lupa dah. Itu dia. Ini ingatan ria. Sekejap saja. Okey? Yang kedua adalah ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek ni kita dengar. Kita cuba nak ingat, tetapi kita boleh ingat paling tinggi pun 2 ataupun 3 hari. Dalam masa 48 jam hingga 72 jam, kita akan perlahan-lahan lupa dan lupa dan lupa. Sehinggalah apabila masuk kepada hari yang keempat, kelima, ingatan kita makin kurang adik-adik. Ya? Itulah sebabnya adik-adik, kita mesti berusaha untuk mendapatkan ingatan jangka panjang. Sebab itu pelajar yang berjaya adalah pelajar yang dapat meningkatkan pengalaman dia, kemahiran dia, pengetahuan dia, iaitu maklumat yang dia dapat itu dia cuba kekalkan supaya daripada ingatan jangka pendek ini kita masukkan ke dalam ingatan jangka panjang. Dan dengan bagaimana yang kita nak buat adik-adik? Di sinilah kita boleh meningkatkan daya ingatan kita ataupun memori kita dengan kaedah kita menyimpan maklumat. Dan kita boleh melakukan dengan cara apa? Dengan cara 3 perkara yang lazim kita buat. Yang pertama sekali adik-adik, kita untuk nak menyimpan maklumat ini, kita mesti yang pertama mesti banyak membuat ulang kaji. Mesti ada tingkah laku ulang kaji. Sebab tu adik-adik, kalau kita mengulang kaji sesuatu yang kita buat, kemudian kita ulang lagi sekali dan ujang lagi sekali, insya-Allah kita akan apa? Kita akan dapat mengingat benda itu. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang kedua untuk kita nak mengingat adik-adik, kita mesti ada kemahiran untuk nak mengimbas nota kita balik. Baik, seperti yang kita bincang sebelum ini, seorang pelajar mesti ada kemahiran mendengar. Apabila dia mendengar, dia akan, bila dia faham, dia kena buat catatan. Baik, bila catatan yang kita buat nota tu, kita kena imbas balik. Sebab itulah nota yang banyak kita simpan ni, kita tak boleh dapat catat, kita tak boleh simpan aja terus kita ingat, tak boleh. Kita kena ulang dan ulang, kena tengok balik. Sebab itulah langkah yang pertama kita ulang kaji. Langkah yang kedua kita mesti mengimbas nota adik-adik.
Dan langkah yang ketiga adik-adik, apa yang kita kena buat adalah kita kena mewirid ataupun berbincang, membawa perkara-perkara yang kita faham itu, kita berbincang dengan kawan kita. Ingat, sebab apa? Apabila perkara yang kita ulang dan ulang dan ulang ini, dia akan dapat meningkatkan lagi kita punya daya ingatan kita. Sebab tu adik-adik, saya pernah menjadi cikgu matematik, saya mengajar pelajar 4 kali. 3 ataupun 4 kali, lazimnya 4 kali. Sebab apa adik-adik? Kali pertama kita ajar, kita buat matematik, kita akan tahu. Tetapi lawan tahu, kita tak tahu. Sebab itu kita kena buat 2 kali. Bila 2 kali, kita akan tahu dan kita akan faham. Tetapi bila kita faham, kadang-kadang kita tak apa faham. Tapi kita tahu. Tapi bila susah sikit, kita tak apa faham. Sebab itu kita kena buat 3 kali. Orang yang buat 3 kali, dia akan tahu, dia akan faham, dia akan apa? Dia akan ingat. Cuma masalah ingat ni kadang-kadang dia tak ingat. Tapi Alhamdulillah, dia tahu dan dia faham. Cuma kadang-kadang dia tak apa ingat. Sebab itulah kita buat 4 kali. Sebab apa? Orang yang buat 4 kali adik-adik, dia akan tahu, dia akan faham, dia akan ingat. Dan lebih penting, dia akan apa? Dia akan menguasai ilmu tersebut untuk nak menyampaikan kepada orang. Sebab itu saya dulu masa belajar, saya banyak buat. Semuanya 4 kali. Bila saya dah faham, saya dah tahu, saya dah sedar dan sebagainya, saya ajar kawan-kawan saya yang lain. Itu yang paling baik adik-adik. Ya? Jadi ingat, kemahiran yang kedua adik-adik, kita mesti ada kemahiran untuk menyimpan maklumat. Dan untuk menyimpan maklumat, kita mesti banyak buat ulang kaji, kita mesti banyak mengimbas nota, dan kita juga mesti banyak membuat sesuatu itu secara berulang. Wirid dan wirid dan wirid. InsyaAllah kita akan dapat menyimpan maklumat.